Okay, baiklah. Selamat pagi Satu Merah. Anak-anak murid Satu Merah. Dengar suara cikgu. Dengar cikgu. Okey, untuk Muhammad Dengar, Arifin, tak ada buku teks RBT tidak mengapa. Kerana cikgu pun telah sediakan slide lah. Okey, kalau macam tu kita mula kelas kita pada pagi ni ya. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu semua baca doa. Ya, macam biasa kita di sekolah, kita akan baca doa dulu, betul. Pada pagi yang mulia ini, mari murid-murid baca doa dulu. Sudah baca doa Satu Merah? Sudah. Okey, bagus. Ada cikgu. Okey, baik. Baik Intan. Okey, kita terus pada kelas kita pada hari ni ya. Okey, sebelum tu cikgu ingin imbas kepada dengan Satu Merah, murid-murid. Pada kelas yang lepas, kita belajar topik sistem fatigasi. Betul? Tapi kita belajar tentang apa ni ya? Agak-agak. Izinkan cikgu share slide ya. Kita belajar tentang apa ni? Mana aku tahu? Ayo Intan. Oh, yang tak ada buku teks. Tidak mengapa. Cikgu akan sharekan jawapannya. Kepada anak-anak Satu Merah, kelas yang lepas kita telah pun belajar analisis elemen reka bentuk dalam sistem vertigasi. Jadi elemen terdapat 7 jenis elemen. Garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Tidak mengapa. Ya? Apa dia? 4 orang je ke yang masuk? Apa dia? Tak. Dia tanya 4 orang je ke yang masuk kelas online. Oh, sebab yang lain pun belum masuk lagi. Tak apalah, sebab yang lain belum masuk, kita jangan buang masa, kita terus mulakan kelas kita pada hari ni. Jangan risau, cikgu akan rakam sesi kelas cikgu dan cikgu akan letak di kelas lah. Murid-murid pun boleh buat untuk wujudkan lah setelah cikgu rakam video ni. Ya, jangan risau. Tapi cikgu lagi menggalakkan Satu Merah join lah bagi memeriahkan kelas pada hari ni dan hari apa ya? Hari Khamis ni. Okey, untuk murid-murid pada hari Khamis nanti kita akan buat mock-up lah ya, bina model. Okey, sebelum tu mari kita lihat pada kelas hari ni dulu. Murid-murid Satu Merah boleh nampak tak? Boleh. Okay, kalau boleh tolong cikgu bacakan apa yang dia tulis tu. 5.1/5. Penilaian lakaran reka bentuk sistem vertigasi. Ya, betul. Iaitu itulah topik yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu penilaian lakaran reka bentuk sistem vertigasi. Okey, murid-murid Satu Merah, masih ingatkah cikgu suruh kamu buat tugasan lakaran? Masih ingat lagi? Yang Ingat. lakar, lepas tu dah post dekat kumpulan grup, WhatsApp group, betul? Okey. Dan minggu lepas, kita pun telah belajar lakaran reka bentuk sistem vertigasi yang baharu. Kalau murid-murid ingat lagi, kita ada belajar apa? Teknik apa? Penyusunan apa yang gegelang dengan jejari. Ingat lagi? Kalau yang ada join lah. Ya. Jadi, pada kelas hari ni, kita akan gunakan lakaran yang murid telah buat. Tapi murid-murid hanya perlu orang kata apa, buat ni penambahbaikan, ya. Mana yang rasa perlu menambahbaikan, menambahkanlah. Tapi tidak mengapa, sekarang kita lihat dulu apa yang penilaian terhadap lakaran yang murid-murid buat, apa yang dia nak. Jadi kita lihat.
Kalau di buku teks, murid-murid boleh melihat di muka surat 124 ya. 124. Yang tak ada buku teks, tengok slide cikgu. Oh, jatuh. Okey, berikut merupakan penilaian berdasarkan 5 kriteria. Iaitu pertama tu apa tu, Arifin? Kecenderungan inovasi. Ya, kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian mereka bentuk. Okey. Lakaran harus terdapat inovasi agar menambah baik fungsi komponen utama yang diguna supaya lebih cekap dan mesra pengguna. Nampak tak? Dia nak lakaran yang moden, inovasi, ada penambahbaikan agar komponen-komponen iaitu peralatan dalam vertigasi lebih mudah, cekap dan mesra pengguna. Maknanya mesra pengguna, segala peralatan sistem vertigasi tidak akan membawa kemudaratan kepada manusia pengguna. Boleh? Kita lihat yang kedua, kriteria kedua. Okey, yang kedua tu apa tu? Noel Hazwani. Noel Hazwani, masih ada lagi? Ada cikgu. Okey, nombor 2 tu apa? Ya. Kandungan Kandungan unsur unsur simbolik, simbolik, emosi, estetika. estetika dan penampilan. Ya. Dia kata, okey, terima kasih Nur Hazwani dan Muhammad Alifin ya. Okey, kita lihat pada kriteria kedua. Lakaran tersebut haruslah menunjukkan kelainan daripada sistem vertigasi yang ada dan nilai tambah boleh diberi di mana penggantian komponen kepada bahan-bahan mesra alam dan bagi imej, konsep simbolik, menawan, emosi serta penampilan yang menyelah ataupun kontras. Okey, apabila kita cerita tentang lakaran, begitu juga dengan penampilan diri kita. Cikgu ingin tanya murid-murid. Murid-murid suka kawan murid-murid yang penampilan yang bagus, ya kita lihat wah kita suka dia, ataupun kita lihat penampilan yang kita tengok pun tak nak dah sebab dia pakai baju koyak-koyak lah. Ini contoh ya, bukan cikgu niat nak cakap bukan ya. Ini ialah cikgu bagi contoh untuk memahami apakah kriteria kedua, kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Jadi kalau penampilan yang bagus, maknanya kita pun berpuas hatilah sebab sistem vertigasi tu fungsi utama ni kita nak dia boleh berguna. Kalau dia tak boleh berguna, maknanya sistem tu tidak boleh terpakai. Itu maksud cikgu ya. Boleh murid satu merah? Boleh? Boleh cikgu. Okay, faham ya? Faham. Okay, kita lihat kriteria seterusnya. Siapa ya? Nol Rahmadani ada? Masih jatuh. Hello, Nul Rahmadani. Ya, cikgu. Okay. Cikgu nak kamu baca kriteria ketiga ni. Kecenderungan fungsi dan praktikal. Okay, bagus. Terima kasih. Kriteria ketiga iaitu kecenderungan fungsi dan praktikal. Di mana kedudukan lakaran tersebut berfungsi dan dapat memenuhi keperluan pengguna yang tinggal di pelbagai jenis kediaman. Okey. Yang pentingnya lakaran tersebut perlulah menunjukkan ia boleh berfungsi dan juga ia dapat memenuhi keperluan pengguna yang tinggal di pelbagai jenis kediaman. Maksud di sini, cikgu percaya ada murid tinggal di rumah teres, ada murid tinggal di rumah rumah flat, ya, kondominium, apartment sebagai contohnya, ya. Kita tinggal di kampung, kita tiada masalah untuk membuat sistem vertigasi. Tapi yang masalahnya,
jikalau kita tinggal di bandar. Bandar kan kebanyakan rumah flat, kondominium, apartment, senang cerita macam hotel lah. Rumah di KL tu, macam hotel ya. Jadi kita macam mana nak praktikkan sistem fertigasi yang di kampung kan saiz dia besar kan. Jadi kita memang tak dapat buat di bandar, di rumah flat. Jadi kita harus membuat satu inovasi, iaitu memastikan kedudukan lakaran boleh berfungsi dan boleh memenuhi keperluan pengguna yang tinggal di pelbagai jenis kediaman. Maknanya kalau Muhammad pernah dengar portable. Pernah dengar portable? Portable macam maksudnya macam DIY lah. DIY maknanya saiz dia boleh dikecilkan ke, dibesarkan ke, ikut inovasi dan kreativiti murid masing-masing untuk membina sistem fertigasi. Okey, boleh satu merah? Boleh faham? Boleh, go. Okey, bagus. Boleh, cikgu. Bagus Intan, bagus semua, bagus. Okey, kita akan lihat kriteria keempat. Okey, siapa nak baca? Siapa baca dapat pahala. Saya cikgu. Okey, boleh dipersilakan. Okay, nombor Kekuatan 4 tu. kualiti kekuatan kualiti dan keboleh pasaran. Lakaran berkualiti dapat tarik perhatian dan minat pengguna untuk cuba inovasi atau teknologi yang dicadangkan sama ada terima atau tidak dalam pasaran. Okay, terima kasih ya Hazwi. Wah, suara kamu sangat jelas lah. Boleh buat YouTuber dah kamu ni. Okay, kita lihat kriteria keempat ya. Kekuatan, kualiti dan keboleh pasaran. Okay, kenapa kriteria keempat mengatakan begitu ya? Kerana kita telah membuatlah lakaran dan mencipta kita punya sistem fertigasi secara tersendiri. Tujuan utama untuk apa? Tujuannya setelah kita dah puas hati lakar, kita dah buat mock-up, kita dah bina dan kita puas hati rasakan sistem fertigasi yang kita bina tu memang selamat, memang boleh digunakan, memang dah boleh kata release, memang boleh bagi dah untuk jual. Jadi terdapatlah kriteria keempat ni, iaitu lakaran yang kualiti dapat tarik perhatian dan minat pengguna untuk mencuba untuk inovasi ataupun gunakan teknologi yang dicadangkan sama ada diterima atau tidak dalam pasaran. Senang cerita, kalau nak diterima dalam pasaran, setiap bahan-bahan yang kita gunakan untuk fertigasi, sistem fertigasi ini adalah selamat, tidak akan membawa kemudaratan, tidak membawa ancaman, tidak membawa bencana alam kepada pengguna kita. Faham ke tidak kelas? Boleh? Faham. Faham kan? Sebab tujuan utama kita buat sistem fertigasi mestilah kena membawa kebaikan, membawa manfaat kepada pengguna kita. Iaitu pengguna kita apabila gunakan sistem fertigasi yang kita reka ni, kita rakar ni, kita cipta ni, boleh membawakan hasil yang berganda ke, ya, dapat membuahkan hasil dapat tanam tanaman yang kualiti tinggi ke, sebagai contohnya. Okey, kita tengok yang last sekali, akhir sekali ialah ergonomik. Ya, ini kriteria kelima, iaitu lakaran reka bentuk yang terhasil perlu mempunyai ciri ergonomik, iaitu tahan lasak, tidak mudah roboh dan dia dapat juga memberi laluan pengedaran udara dan matahari yang mencukupi serta mempunyai ciri-ciri keselamatan. Nampak tak? Baru cikgu cakap. Ciri-ciri keselamatan. Itu pertama. Keselamatan kepada siapa? Kepada diri kita dan pengguna, pelanggan kita yang dah beli kita punya sistem fertigasi. Yang kedua, mengapa dia cakap dapat memberikan laluan pengedaran udara dan matahari yang mencukupi? Mengapa ya kelas? Siapa boleh tahu?
Ini soalan ni sangat mudah sebenarnya. Kita fikir, cuba kita fikir. Kenapa dia cakap dapat berikan laluan pengedaran udara dan matahari yang mencukupi? Kenapa ya kelas? Hello? Masih bersama dengan cikgu? Ya, cikgu. Kenapa tu? Agak-agak kenapa? Cuba fikir, cuba fikir. Cuba fikir. Tak apa. Cikgu bagi jawapan. Kenapa ya? Kenapa? Kita manusia perlukan udara tak kelas? Manusia. Ya cikgu, betul. Manusia perlu Kan udara. manusia perlu udara kan untuk bernafas. Begitu juga dengan ni tanaman, tumbuhan. Tumbuhan pun memerlukan pengedaran udara. Dan tumbuhan pun memerlukan matahari untuk membuat membuat fotosinteksisnya. Itulah orang kata keperluan utama bagi tanaman. Sekejap ada orang nak masuk. Okay, selamat datang kepada Hakimi. Okay, Hakimi, kita telah belajar apa ni? Penilaian lakaran reka bentuk sistem fertigasi ya. Kalau Hakimi ada buku teks, sila buka muka surat 124. Ya, Hakimi, boleh? Hello Hakimi, dengar tak suara cikgu? Okey, kita teruskan ya. Okey, kita lihat kriteria kelima iaitu agronomik ya. Yang kita lihat tahan lasak dan tidak mudah roboh ni, dia lebih kepada bahan-bahan dan peralatan sistem fertigasi seperti tangki nutrien, seperti pipe poli, seperti set penitis sebagai contohnya. Dan yang poin ketiga ni ya, kenyataan yang ketiga ni adalah untuk keselamatan, kesihatan kepada manusia dan tanaman kita, tumbuhan. Okey. Setelah kita melihat kelima-lima kriteria ya untuk penilaian lakaran reka bentuk dalam sistem fertigasi. Okey, sekarang cikgu nak kamu lihat cikgu punya lakaran. Satu merah nampak tak lakaran cikgu? Nampak. Ke nak cikgu nak besarkan lagi? Ya, saya besar lagi. Dah nampak dah. Sebentar ya. Oh, saya punya tak apa lah. Okey, apa yang kamu nampak? Kamu semua kata nampak. Apa yang kamu nampak tu? Cuba tengok. Nampak. Cikgu tahu kamu nampak. Tapi kamu nampak apa tu? Apa yang kamu nampak? Cuba cerita. Lakaran. Ya, lakaran apa tu? Lakaran reka bentuk bahan sistem fertigasi. Okey, bagus. Tahniah. Murid-murid satu merah menjawab dengan betul. Tahniah ya. Ini adalah lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi yang dibuat oleh Cikgu E. Agak-agak ini dia menggunakan teknik apa tu? Jejari ke gegelang? Agak-agak lah. Jawapan dah ada ni baca je jawapan. Satu merah ni. Arifin, gegelang ke atau jejari? Gegelang. Ini adalah teknik gegelang ya. Okey. Terima kasih Arifin. Okey, kita lihat. Ini adalah contoh lakaran ya. Antara lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi. Okey. Ini adalah merupakan tangki nutrien. Ya, pipe. Ya, ini adalah polybag. Ya. Cikgu gunakan pokok cili sebagai tanaman cikgu dalam lakaran fertigasi ni. Yang macam yang macam halus-halus ni adalah set penitis.
Okey, boleh? Okey. Cikgu akan terangkan apakah lakaran lakaran baharu iaitu penambahbaikan. Okey? Cikgu percaya kamu telah buat lakaran yang umum tu betul. Tapi setelah kita belajar analisis dan kita dah belajar penilaian, maka kita telah pun tahu apa yang analisis elemen reka bentuk sistem vertigasi dan juga penilaian terhadap lakaran reka bentuk baharu sistem vertigasi. Apa yang dia nak? Jadi kejap ni bukan teknik sistem vertigasi gegelung ya. Ni adalah teknik sistem vertigasi jejari ni sebab tengok penghujung tu. Okay, nanti cikgu betulkan balik. Okay, ni bukannya penyusunan sistem vertigasi gegelang. Tengok bahagian hujung tu. Gegelang ni bercantum semua. Ni ialah jejari ni bukan gegelang. Jadi kena betulkan balik nanti. So murid-murid kena faham kena bezakan macam manakah bentuk penyusunan sistem vertigasi jejari dengan bentuk vertigasi gegelang. So ini adalah bentuk sistem vertigasi jejari. Sebab tengok bahagian penyambung paip hujung tu. Dia mati terus kat hujung. Dia tak bersambung. Kalau gegelung dia akan bercantum semua. Okay, boleh faham tak? Cikgu E boleh? Boleh. Tolong betul yang ini salah ni. Okay, minta maaf terpaksa cakap sebab memang salah Okay. Tidak mengapa cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu atas nasihat dan teguran cikgu tadi. Okay, kepada murid-murid satu merah, sebenarnya ini pun adalah salah satu kaedah pengajaran. Cikgu kena sengaja letak jawapan yang salah untuk melihat adakah sama ada murid-murid dapat tangkap sama ada cikgu berikan tu maklumat yang benar ataupun salah. Ini adalah salah satu kaedah pengajaran. Iaitu Cikgu Nohayanti tadi telah pun dapat lihat cikgu berikan jawapan salah. Maka kalau kata Cikgu Nohayanti tadi itu ada murid, maka murid-murid tadi telah berjaya memahami kelas yang kita belajar pada minggu lepas. Okey. Terima kasih lagi sekali cikgu ucapkan kepada Cikgu Nohayanti kerana telah memberikan penunjuk ya. Okey, ini adalah teknik jejari. Kerana berdasarkan lakaran, teknik jejari dia seperti ulat gonggok. Ingat lagi cikgu cerita ulat gonggok dengan kaki dia tu. Beginilah rupa dia. Okey, dan Cikgu Yanti telah cakap di hujung pipe tu telah dimatikan, ditutupkan ya. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan satu memang? Tak. Faham? Tak ada. Boleh? Faham. Boleh. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu ingin tanyalah. Pada kelas yang lepas, murid-murid telah buat kuis tak yang cikgu berikan tu? Telah buat kuis betul? Cikgu nak tanya kamu semua boleh buat ke kuis tu? Boleh. Dia senang kan? Dia hanya perlu masukkan nama dan terus jawab soalan betul? Betul. Kuis yang mana cikgu? Kuis yang cikgu ada share dekat kumpulan WhatsApp tu. Yang mereka ada ambil gambar yang markah-markah tu. Oh. Tidak mengapa, masih ada masa lagi. Kalau kamu nak cuba, kamu boleh cubalah lepas kelas ni ya. Okey, murid-murid satu merah. Okey, kamu sudah bersedia? Cikgu harap kali ni kamu nak dengar baik-baik ya sebab cikgu ingin ceritakan ini adalah tugasan kamu pada hari ni lah. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Sekejap cikgu nak tulis dekat kumpulan WhatsApp. Okey. Oh, Cikgu Nohayanti telah tuliskan. Pilih satu saja sama ada buat teknik penyusunan jejari atau gegelang. Lihat semula muka surat 120 dan buat lakaran baharu itu atas kertas A4 ataupun di dalam buku latihan. Dan murid-murid boleh Google dan buatkan satu bahasuan. Okey? Okey, yang tidak join Google Meet,
murid-murid boleh buat sekarang lakaran baharu sistem vertigasi. Ya, jika belum buat lah. Okey. Cikgu percaya dalam ahli kumpulan ini semua, murid-murid dalam Google Meet telah pun buat, betul? Telah buat ke belum? Sudah? Sudah. Kamu punya lakaran ada masalah tak? Ada kena komen ke apa ke setakat ni? Tak. Tak ada Maknanya okey lah. Okey. Okey, Arifin ni dah okey. Yang lain punya? Okey, murid-murid. Cikgu ingin ingatkan lagi sekali kepada kalau yang siapa belum buat lagi lakaran, ingat. Buat lakaran bukan lukisan tau. Lakaran dia hanya menggunakan kertas A4 dan pensel. Tak boleh gunakan pembaris. Jika guna pembaris untuk lukis garisan dia, maka itu bukan lakaran. Itu adalah lukisan. Tapi kalau kita tengah lakaran, tiba-tiba kita ada buat kesilapan. Tidak mengapa, kamu boleh ambil pemadam, padamkan. Tidak ada masalah. Boleh satu kelas, boleh satu memang, boleh faham? Boleh, faham. Boleh faham? Okay, bagus. Okay, sekarang cikgu nak kamu lihat kepada lakaran cikgu lagi sekali. Nak kata lawa, bolehlah. Bolehlah ya, satu merah. Satu merah. Cikgu. Kenapa cikgu nak kamu lihat lakaran cikgu ini? Kerana kita telah pun belajar analisis dan kita telah pun belajar penilaian. Jadi cikgu sekarang ingin menjemput murid-murid satu merah jadi juri untuk orang kata apa, menilai, beri komen terhadap lakaran cikgu ni. Okey. Jawapan yang pertama yang gegelang tu kamu sudah tahu salah. Bukan gegelang ya, iaitu jejari. Okey. Itu satu. Jadi cikgu telah pun buat satu kesilapan, betul? Jadi cikgu kena membuat pembetulan, ubah jadi teknik jejari. Okey, sekarang kita lihat analisis elemen reka bentuk. Adakah lakaran cikgu ni terdapat memenuhi ke-77 elemen reka bentuk sistem vertikasi? Okey, kalau kita lihat buku teks muka surat 123 ya. Rajah 5.9 teknik penyusunan sistem vertikasi gegelang. Okey. Dalam contoh tu adalah antara contoh-contoh lakaran yang mengikuti analisis elemen-elemen reka bentuk sistem vertikasi. Okey, kita lihat pada lakaran cikgu ya. Okey. Lakaran tersebut menunjukkan ada tangki nutrien ya. Dia menuliskan elemen, garisan dan ruang. Ya, lepas tu rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang ya, garisan. Okey, cikgu percaya berdasarkan lakaran cikgu ini, cikgu telah memenuhi kehendak apa? Iaitu bentuk. Kalau berdasarkan lakaran ni, bentuk confirm sudah ada. Okay, sebab kita dah boleh lihat bentuk ni melambangkan apa. Ini melambangkan apa kalau bentuk ni? Adalah tangki. Ya, kalau ini adalah polybag ya. Okay, itu adalah antara contoh. Okay, garisan. Okay, garisan yang lain-lain ni. Ini adalah garisan yang lain-lain. Ya, elemen garisan. Okay, warna. Warna. Okay, kita lihat. Warna, ini contoh dia, warna, tekstur ya. Kita lihat. Sebab nanti murid-murid kamu setelah lakar buat penambahbaikan, kamu sendiri pun kena tahu. Menilai kamu punya lakaran tu. Adakah dia menepati ciri-ciri elemen dan juga penilaian yang dihendak. Okay. Ruang ada tak? Ada ruang ni. Elemen ruang ada. Kita ada, cikgu ada bagikan ruang ya, secukup-cukupnya. Ya. Ini adalah antara contoh-contoh ya. Kalau gunakan analisis elemen reka bentuk sistem vertikasi di lakaran cikgu. Okey. Ada apa-apa soalan tak satu merah setakat ni?
Tak. Tak. Ya ke? Dia malu nak tanya ni. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, sekarang mari kita lihat penilaian lakaran reka bentuk sistem vertikasi terhadap lakaran cikgu. Okey, cikgu nak hazwi lah sebab suara kamu paling jelas. Cikgu nak hazwi berdasarkan kamu ada buku teks tak, Hazwi? Kalau ada, sila buka muka surat Saya tak ada buku teks cikgu sebab saya kat KL. Oh, kamu kat KL. Buku-buku saya semua kat Melaka. Oh, tapi Hazwi telah dengarkan tadi yang penilaian cikgu buat tadi tu. Hazwi telah buat kan? Buat catatan ke, nota ke? Yang ada buku teks tu sila bersuara. Okay, Hazwi tak ada, tidak mengapa. Ni mesti malu ni nak komen cikgu punya lakaran Aduh satu merah, kelakar kamu ni. Tidak mengapa. Okay, cikgu sekarang buat penilaian terhadap lakaran cikgu ya, berdasarkan muka surat 124. Okay, tidak mengapa Hazri. Kamu tak ada nota kan, tidak mengapa, nanti cikgu akan sharekan segala maklumat di WhatsApp group ya. Dan mohon Hazri baca dan fahamkan nanti ya. Okay. Dia ada 5 kriteria terhadap penilaian lakaran tersebut. Ya. Dia kriteria yang pertama, kita lihat 5 kriteria, satu demi satu ya. Kriteria pertama iaitu kecenderungan, inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Okay. Cikgu ingin tanya, berdasarkan lakaran cikgu, adakah dia menunjukkan kecenderungan, inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk? Ada ke tak ada? Kerana kalau murid-murid lihat, sebenarnya lakaran sebenar pada muka surat 120 iaitu rajah 5.5. Okey? Apa perbezaan antara rajah 5.5 dengan lakaran yang cikgu lukis ni? Kalau kita lihat rajah yang asal, dia cuma ada satu tingkat saja. Boleh nampak satu merah? Dia cuma satu ni, bawah ni. Level down only. Ya, bawah saja. Tapi cikgu membuat inovasi. Cikgu menambahkan kreativiti. Iaitu cikgu tambah lagi satu tingkat. Jadi ada berapa tingkat sekarang? 2. Satu. Dua lah. 2 tingkat lah ya. 1 tingkat, 2 tingkat. Itulah antara boleh mendapati ciri-ciri kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Walaupun cikgu telah menginovasikan cikgu punya sistem vertikasi ni, tapi cikgu tidak ubah keaslian reka bentuk. Sebab keaslian reka bentuk tetap ada, nampak ni? Di yang bawah ni. Ya, cikgu cuma tambah lagi, jadikan 2 tingkat. Boleh semua satu merah? Itulah antara kriteria pertama. Okay. Sekarang kita lihat kriteria kedua, iaitu kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Okey, cikgu nak tanya satu murid. Bagaimana dengan penampilan yang cikgu buat ni terhadap lakaran ni? Okey ke tak? Okey ke tak okey? Cakap je, kalau tak okey tak okey. 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 Kenapa kamu kata okey? Kerana gambar ni. Kerana dia tidak terlalu, orang kata apa? Terlalu semak tau. Terlalu berselerak. Dia terlalu kemas. Jadi okey, menepati kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Okey, bagus. Nah, kita lihat kecenderungan fungsi dan praktikal. Adakah lakaran cikgu ni ada menunjukkan fungsi dia boleh guna dan praktikal? Boleh ke tak boleh satu merah? Boleh. Kenapa boleh itu? Okey, kita lihat. Tangkai nutrien disediakan dengan pam air untuk sedut ni air. Ya, dia sedut ni air. Okey, dan cikgu gunakan pipe poli dan secara sudut siku 90 darjah. Ya, ni adalah pipe poli PVC lah ya, pipe PVC tu, plastik tu. Dan cikgu sampai kat tumbuhan ni, polybag ni, cikgu tak gunakan pipe dah. Cikgu ubah kepada pipe getah. Kerana cikgu berpendapat kalau cikgu gunakan pipe getah ni,
dia lebih senang untuk susun, senang untuk alih-alih daripada pipe PVC, pipe poli. Pipe poli kan dia keras, leceh, kena mic kerja. Lepas tu cikgu inovasi, cikgu gunakan pipe getah. Dan cikgu mendapati berdasarkan lakaran ni tidak ada mengganggu pun segala perjalanan sistem fertigasi. Jadi dia telah menunjukkan kecenderungan fungsi dan praktikal terhadap lakaran sistem fertigasi cikgu. Boleh Murid? Hello? Boleh. Okay, boleh. Bagus. Bagus. Okay, kita lihat seterusnya. Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Adakah cikgu punya lakaran ni ada menunjukkan kualiti dia dan kebolehpasarannya? Ada ke tidak? Murid satu memang? Kenapa senyap dah? Soalan ni susah kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Tidak mengapa. Kita lihat dulu. Dia kata kekuatan kualiti. Kualiti bermaksud setiap peralatan yang dalam lakaran yang kita gunakan ni adalah orang kata bahan-bahan kualiti yang tinggi. Contoh, pokok cili. Cikgu gunakan pokok cili yang bermutu tinggi. Ya, yang benih yang bakar baik. Ni pokok cili. Okey. Rak besi keluli. Murid pernah dengar besi keluli? Kalau sudu kita panggil stainless steel, ya. Kenapa cikgu gunakan rak besi keluli? Kerana dalam sistem fertigasi kan kita ada siam pokok. Setiap kali siam pokok pasti air akan terkena terhadap besi-besi ni. Jadi kalau cikgu guna besi biasa, confirm karat dan karat akan rosak. Jadi cikgu inovasikan, cikgu ubah jadi besi keluli. So dia kena air 100 juta kali pun tak akan karat. Dia karat tapi agak lambat sikit lah. Okay, boleh murid satu memang. Jadi di situ dia telah menunjukkan kualiti, kekuatan kualiti dan kebolehpasaran. Kenapa? Kerana berdasarkan lakaran yang cikgu buat ni telah menunjukkan bahan-bahan yang cikgu gunakan semua kualiti yang tinggi dan baik. Okay, last sekali. Ergonomik. Kalau murid satu merah ingat, ergonomik tahan lasak, tidak mudah roboh. Dan dia perlulah orang kata perlulah terdapat laluan pengedaran udara dan cahaya matahari yang cukup dan tidak memudaratkan bahaya terhadap pengguna dan manusia, ya, dan tumbuhan juga. Okey, berdasarkan lakaran cikgu ini, kamu agak-agak dia mendapati tak ciri-ciri ergonomik? Cuma murid-murid lihat. Ada ke tak ada? Ini soalan kebat sebenarnya. Tapi cikgu dah nampak dah. Ada kelebihan dan ada kelemahan dalam lakaran cikgu ni. Cikgu dah nampak. Okay, cikgu nampak satu, ya. Sebenarnya lakaran cikgu ini tidak mendapati lakaran kriteria ergonomik. Kenapa ya murid-murid? Murid-murid ada nampak tak yang ni? Rak besi keluli ni. Murid-murid nampak tak ni? Nampak tak? Sebenarnya di atas rak besi ni sebenarnya kena tambah lagi sesuatu penutup dia, ya, yang atas bawah ni. Kena letak penutup getah tau sebenarnya. Cikgu tak letak. Jadi dia boleh membawakan kemudaratan terhadap pengguna. Kenapa? Contohlah kita mesti ada buat penambahbaikan ke, buat kerja ladang, betul. Jadi contohlah kita cikgu panjat kat sini, cikgu buat betul-betulkan rumah hijau. Bayangkan ada rumah hijau sekali cikgu terjatuh, terkena ni besi ni. Mau tak meninggal cikgu kat situ kerana besi ni tajam. Jadi dia telah menunjukkan tidak menepati ergonomi, iaitu keselamatan pengguna. Telah tidak menunjukkan. Jadi cikgu kena buat penambahbaikan terhadap rak-rak ni. Cikgu akan tambahkan getah. Senang cerita macam rak kasut kan bawah
kaki tu, bak kasut ada yang warna hitam tu. Itulah fungsi utama getah hitam penutup tu. Untuk menutupkan ketajaman terhadap setiap bucu-bucu sudut-sudut bak besi. Sebab bak besi ni setiap kali kita beli mesti tajam bucu dia, jangan risau. Betul. Untuk menambahkan ciri-ciri keselamatan, kita akan letak penutup. Okey, boleh satu mewah? Boleh? Adakah cikgu terlalu laju? Satu mewah? Tak. Faham semua? Faham cikgu. Alifin faham. Okey. Alifin faham. Alifin sudah faham. Hazri faham? Faham cikgu, faham. Faham kan? Ciri-ciri keselamatan tu penting ya. Buat apa-apa pun, tak kira lah dalam RBT ke luar RBT ke apa subjek pun, kita kena utamakan ciri-ciri keselamatan. Ya? Itu pertama. Okey. Setelah cikgu ceritakan ciri-ciri keselamatan, okey. Kan dia kata tidak menaroboh dan tahan lasak. Okey, adakah cikgu punya bahan-bahan cikgu guna ni tahan lasak ke tak? Tak. Tahan tak agak-agak ni? Cuba jawab. Tahan. Okey, kamu kata tahan. Arifin, kamu kata tahan. Okey, bolehkah Muhammad Arifin berikan cikgu sebab-sebab dia? Kenapa agak-agak tahan? Berdasarkan lakaran cikgu buat ni. Kenapa kamu kata boleh tahan? Inilah penilaian. Penilaian mesti kan ada sesi soal jawab, sesi perbincangan. Ya? Okey, cuba jawab. Arifin, Cikgu. cakap je kenapa. Tak ada salah, tak ada betul. Sebab pakai besi rak keluli. Okey, besi keluli dia agak tahan lama dan tidak mudah karat. Okey, bagus. Terima kasih Arifin. Selamat cikgu. Okey. Jadi cikgu telah menggantikan bak besi biasa kepada besi keluli untuk menunjukkan ia lebih tahan lasak dan tidak mudah roboh. Kerana untuk pengetahuan murid, sistem vertigasi ni kita letak di tempat yang terdedah cahaya matahari. Ya, matahari akan jemur sepanjang tahun ya. Jadi kalau kita tak gunakan bahan-bahan yang tahan lama, contohlah cikgu tak nak guna bak besi ni, cikgu guna plastik. Agak-agak tahan ke plastik tu? Agak-agak tahan ke? Tak cikgu. Tak tahan kan, dia akan reput. Asyik kena jemur, takut dia jadi cair ataupun dia akan reput. Bila reput, tak tahulah, akan berlaku ni patah. Bila patah, segala kita punya tumbuhan ni semua habis. Kalau jatuh cantik tak apa, kalau jatuh sampai terkeluar tanah, sampai pokok terkeluar, maka segala usaha kita hanyalah sia-sia saja. Boleh murid-murid faham? Sebab tu mengapa dia menekankan tahan lasak, tahan lama. Inilah sebab ni. Kita tanam, kita nak dapatkan hasil, mendatangkan hasil. Dari hasil buah-buahan daripada pokok, ya, buah-buahan seperti pokok cili lah, keluar cili. Lepas kita dapat pokok cili, kita nak buat apa? Mestilah kita nak pasarkan, kita nak jual. Bila kita jual, kita dapat pendapatan, dapat keuntungan. Bila kita dapat keuntungan, kita dah ada lah kewangan, kita dah senang. So kita boleh sama ada kita besarkan lagi ke kita punya sistem vertigasi ataupun kita inovasikan ke, kan? Kita membuat lagi baik. Okey. Jam pun telah menunjukkan 8.30 minit. Okey, setakat ni murid-murid ada apa-apa soalan ke, ada apa-apa yang tak faham ke? Tak. Hazri boleh, Arifin boleh, Hazwani boleh, Nolda Rahman Dani boleh. Semua boleh ya? Okey, kalau boleh nanti seperti cikgu Nohayanti telah nyatakan di kumpulan WhatsApp, nanti kamu buat ya ikut arahan tersebut. Itu adalah tugasan kamu, ya? Boleh semua? Boleh. Okay. Cikgu Boleh. nak ingatkan ya satu merah. Ada apa-apa soalan,
tulis di WhatsApp group, ya. Mana yang kamu tak faham ke, ada apa-apa masalah, bagi tahu kat group. Jangan senyap saja. Kalau senyap saja, cikgu tidak tahu apa yang kamu tidak tahu, ya. Cikgu ingat kamu semua sudah tahu. Jadi kalau apa-apa soalan yang tidak faham, tanya je kat group. Sama ada cikgu E ataupun cikgu E ataupun cikgu yang lebih arif, cikgu lebih pakar, cikgu Yanti boleh bantu jawabkan soalan-soalan murid. Boleh? Boleh. Okey, baik. Terbaik. Okey. Sekarang kita lihat pada wajah ini. Ini adalah kelas hari Khamis nanti. Okay, agak-agak ini adalah gambar wajah apa ni? Kalau ada buku teks dia tahu. Sebab cikgu lukis berdasarkan muka surat 126. Tapi tak lengkap lagi lah. Cikgu hanya buat lakaran tapi cikgu tak letak lagi lengkap-lengkap. Ini adalah contoh lakaran model sistem vertigasi. Ya. Ini adalah topik yang baru pada Khamis ini. Ya. Murid-murid diminta untuk membuat satu pembinaan model mock-up ataupun model struktur reka bentuk baharu sistem vertigasi. Murid-murid pernah buat ke mock-up sebelum ni? Apa-apa mock-up lah. Apa-apa model ke? Pernah? Pernah. Okey, kalau pernah, cikgu rasa bagi pembinaan mock-up ini pun tidak ada masalah lah ya. Kerana untuk mendapatkan bahan-bahan model untuk buat dengan mock-up ni, cikgu kalau boleh nak kamu guna bahan-bahan yang orang kata, kalau orang English kata recycle, bahan-bahan yang terpakai. Dia contoh murid-murid telah berikan botol air dan minum, okey botol tinggal kan. Botol tu lah boleh dia gunakan untuk membuat pembinaan model mock-up ya. Sebab cikgu kalau boleh nak kamu semua jimat kos, tak nak lagi pergi beli baru-baru ya. Kenapa kita perlu membazirkan duit kita untuk membuatkan mock-up? Tidak perlu. Hanya gunakan bahan-bahan terpakai untuk melestarikan kita punya alam sekitar. Ya, untuk menunjukkan kita sayang terhadap alam sekitar. Ya. Boleh murid-murid? Boleh? Boleh. Okey. Nanti cikgu akan nyatakan lah dekat WhatsApp group, kamu boleh baca lah ya. Antara bahan-bahan yang perlu digunakan bagi pembinaan mock-up ya pada kelas Khamis ni. Cikgu cuba akan buat video lah pada hari ni. Cikgu akan cuba buat video yang ringkas lah untuk buat cara-cara langkah-langkah buat model mock-up lah. Okay? Okay, itu saja cikgu ingin terangkan untuk kelas akan datang. Okay, ada apa-apa soalan satu merah? Tak ada. Tak ada soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, sekarang jam menunjukkan 8.34. Ya, saya stop sharing ya. Okay, jam telah menunjukkan 8.35. Okay, selepas kelas ni tamat, maka murid-murid bolehlah membuatlah tugasan yang penambahbaikan lakaran. Betul, setelah murid-murid siap buat lakaran tu, murid-murid cuba menggunakan analisis ya, analisis elemen dan penilaian lakaran. Okay, kalau lakaran tu ada, tulis ada. Okay, macam mana kita nak tahu ada tak ada? Kita boleh lihat di muka surat 125, iaitu borang penilaian. Borang penilaian ni cikgu akan ambil gambar dan upload, akan post dekat WhatsApp group lah. Borang penilaian dengan borang analisis elemen ya. Okay, dengan dua gambar cikgu bagi, murid jadikan sebagai apa orang kata penilaian. Ya, penyemakan, semak. Adakah saya punya lakaran ni ada mendapati ergonomik ke, kecenderungan fungsi ke, boleh berguna ke, selamat ke, bahaya ke, semua murid-murid buat penilaian. Okay, boleh murid-murid? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, baik. Bagus. Baguslah satu merah. Semua telah menunjukkan
ya, ceria, aktif ya, dan bertenaga ya. Bagus kamu semua. Tahniah. Cikgu ucapkan tahniah dan jutaan terima kasih lah kerana murid-murid berjaya bangun pagi-pagi ya, kelas 7.40 pagi ya, buat kelas dengan Cikgu E lah. Okay, cikgu ucapkan terima kasih lah ya kerana telah memberikan kerjasama yang baik. Terbaik kamu semua. Kamu semua you are the best. Ya, you are the best. Pak kata pengetua kita kata apa? Sehati memacu kejayaan. Okey lah. Kalau tak ada apa-apa, cikgu rasa sampai sini sajalah kelas kita. Okey, sebelum tu baca doa juga untuk penutup kelas tu dan cikgu ingin mengucapkan terima kasih serta merah. Okey, terima kasih kamu semua. Sama-sama cikgu. Okey. Terima kasih. Ya, terima kasih. Okeylah, sampai sini sajalah kelas kita ya. Terima kasih semua. Sama cikgu. Ya. Cikgu. Ya, sama-sama.